Jadi kita mesti kongsikan nikmat tersebut. Macam mana cara nak kongsikan nikmat? Kita baca hadis ni. Saya tulis dekat sini. Baca sama-sama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sekali lagi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum tu maksudnya yang terbaik di antara kamu. Siapa dia? Man adalah orang yang ta'allama, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baca, yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Termasuk khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kenapa kita nak mengajar Al-Quran? Sebab rasa nikmat ni begitu besar sekali. Itu perkongsian nikmat, sebab kita sedang bincang tentang kenal nikmat tentang Al-Quran. Jadi macam mana kita berkongsi nikmat Al-Quran? Mengajarkan Al-Quran. Mengajar tak mesti kena duduk depan, kena mengajar. Dia boleh apa? Dia boleh anjurkan. Macam Nabi awal-awal dakwah. Nabi dakwah di mana? Di rumah penganjur tu. Rumah siapa? Arkam bin Abi Arkam tu kan? Tu penganjur lah tu. Ada orang yang mengajak. Siapa yang mengajak? Awal-awal yang rajin mengajak orang dengar kuliah Nabi? Siapa orang yang paling banyak membuat orang lain masuk Islam? Abu Bakar. Dia bawa Uthman. Jadi kita boleh anjur, kita boleh ajak. Kita boleh apa? Apa Uthman buat untuk membantu dakwah Nabi? Sumbang, infak. Jadi banyak jalan untuk kita mengajarkan Al-Quran ini. Yang penting kita nak sebarkan Al-Quran ini sebab dia satu nikmat yang paling besar. Yang hari ini Allah dengan Quran lah menunjukkan kita ke mana kita nak menuju ke syurga ni, jalan-jalan dia. Bukan sangkaan-sangkaan dan angan-angan. Bukan hanya angan-angan ni nak masuk syurga ni betul-betul ni. Janji Allah ni janji yang betul-betul, bukan janji manifesto. Manifesto betul-betul lah juga. Tapi bukan, saya nak kata apa dia, manusia mungkin dia tak mampu nak buat. Dia rancang demikian tapi dia tak mampu sebab kelemahan. Tapi Allah takkan dia memungkiri janji. Dapat salin ini? Mengajarkan Al-Quran, ini dia punya asas dia. Sebab kita kongsi nikmat mengajar Quran, kita boleh menganjurkan, kan, anjur program. Kita fikir ni belia-belia hari ni mungkin ramai lagi yang belum boleh baca Quran. Macam mana nak buat? Kita fikir. Perah otak fikir macam mana? Kadang kita kata susah ustaz, budak muda nak datang sini. Senang je sebenarnya. Bagi apa? Sekarang ni nak bagi budak-budak umur lepas 18 masuk program-program, apa kerajaan buat? Bagi insentif kan. Kita usaha, boleh kita infak. Pakat-pakat seorang keluar 100, berapa dapat jumlah kita kumpulkan?
Kemudian setiap pelajar yang datang dengar belajar Al-Quran itu bagi insentif bulanan 500. Seronok tak dia datang belajar? Oh, seronok. Dia kata itu tak ikhlas lah dia. Kita cakap macam tu pula kan. Itu program yang kita kena buat. Kita keluarkan duit dapat pahala tak? Nanti dia akan balas tak balik budi tersebut. Lepas dia dah nampak, dia akan buat macam kita buat pula. Lagi 20 tahun pula dia akan buat. Lepas kita dah mati, mereka sambung. Pahala kita pun berterusan sebab kita dah tunjuk contoh yang baik. Jadi cuba kita fikir macam mana kan. Dewan ini, setiap minggu kita kan, cuba tukar. Yang muda pula, setiap minggu ada pula yang umur 18, 19. Mungkin mereka Sabtu Ahad dan mereka free. Macam mana nak buat? Siapa datang dapat allowance kehadiran. Kat luar tu ke, servis motor percuma, contohlah kan. Kalau kita itu yang namanya apa? Perkongsian. Sebab tujuan dia nak apa je? Nak sampaikan apa kat dia? Al-Quran. Sebab tu Nabi kata kalau kita nak buat semua ni antaranya memberi salam, kena sentiasa beri salam, saling berkasih sayang, memberi makan. Lepas kata lagi lepas kelas ada apa? Sarapan, kita kata kat depa. Senang. 2 kali makan ke contoh, masya-Allah. Okey, jelas Jadi jalan kesyukuran kita apa dia? Dapat Quran. Makin kita mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah. Dapat Quran untuk apa? Untuk bekerja lah. Bukan dapat Quran untuk belajar sahaja. Untuk kita bekerja, beramal. Ini surah 39 ayat 66. Surah 39 ayat 66. Ke surah 465. 465. Kalau betul kita bersyukur, hendaklah kita mengabdikan diri kepada Allah lagi. Siap siaga mendengar arahan-arahan lagi. Siap sedia nak membuat lagi program-program untuk masyarakat. Surah 39 ayat 66. Jadi bila kita kata jalan kesyukuran, satu je jalan kesyukuran. Apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah. Macam contoh kita belajar dulu tentang Rabbul Alamin, Allah berikan kita rezeki. Apa jalan kesyukuran dapat rezeki tersebut? Abdikan diri. Bukannya kita kan berfoya-foya. Berfoya-foya lah lebih kurang. Dapat nikmat tapi tak guna untuk jalan Allah. Guna hanya untuk meraih keseronokan saja. Tak kena cara begitu. Sekarang kita dapat Al-Quran. Makin belajar Quran, makin nampak kita nak mengabdikan diri pada Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Kerana itu hendaklah Allah saja yang engkau abdikan diri dan hendaklah engkau termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Tengok Allah gandingkan syukur dengan apa? Pengabdian diri. Semakin bersyukur, semakin kita bekerja keras lagi nak dapatkan syurga Allah. Jadi apa tanda syukur dapat nikmat Al-Quran ini? Apa jalan kesyukuran dia tadi kita sebut? Ajarkan. Kita nak sebarkan. Lepas kita dah tahu, kita nak sebarkan. Kalau siapa tak nak buat, maksudnya dia mungkir janji kepada Allah. Dia tak bersyukur. Lawan syukur apa lawan syukur? Lawan syukur, kufur. Apa maksud kufur dari segi bahasa? Tutup, timbus. Dia dapat nikmat Al-Quran tapi tak nak sebut. Dia timbus Quran tu. Sedangkan Allah kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka terhadap nikmat Tuhan engkau, maka sebutkan. Tapi kita tak nak sebut. Kita je belajar. Tak boleh macam tu. Al-Quran mesti disebarkan. Cuba kita tengok peringatan ini yang terakhir, surah 3 ayat 187. Surah 3 ayat 187.
Ke surat 75. Ke surat 75. Ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadhallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil janji daripada orang-orang yang telah diberikan kitab. Jadi ini memang cerita tentang orang-orang terdahulu. Kalau sebut ahli kitab siapa? Yahudi, Nasara. Tapi ibrah dia untuk siapa? Untuk kita hari ini. Kita pun dapat kitab juga, Al-Quran. Jadi apa nak buat dengan kitab ni? Allah ambil janji supaya apa dia? Kamu benar-benar menjelaskan dia kepada seluruh manusia. Jadi bila kita dah belajar Al-Quran, mesti kita jelaskan pula pada orang lain. Sebab tu Allah berikan kita keluarga. Jelaskan kepada siapa dulu? Pertama sekali, ahli keluarga kita. Kemudian sahabat karib kita. Mungkin rakan sepejabat kita. Mungkin jiran-jiran kita. Orang taman kita ni. Wala taktumunah. Jangan kamu sembunyikan. Apa maksud sembunyikan kalau begitu? Tidak menyampaikan. Kita habis program dalam kelas kita ni, habis begitu je. Nanti tunggu bulan 8 pula, kuliah yang seterusnya. Di antara 2 minggu tu, kita sembunyikan. Boleh ke begitu? Tak boleh. Jadi apa yang berlaku kepada mereka? Adakah mereka buat yang dulu-dulu ni? Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Mereka sekadar mencampakkan sahaja kitab itu ke belakang mereka. Tak pedulikan pun, tak mau pun buat. Kerana apa? Sebab mereka membeli ataupun tertipu dengan dunia ini, samanan qalilan. Payahlah nak buat. Kalau kita kata jom kita infak ke untuk masjid ke untuk buat program, ada benda lain nak kena pakai duit. Allah kata fabi sama yashtarun. Maka alangkah buruknya jual beli mereka itu. Na'uzubillah. Jadi inilah dia pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman tentang lafaz Ar-Rahim, iaitu yang Maha Penyayang. Kita memuji Allah yang telah menggunakan Al-Quran lalu memberikan taufik kepada mereka yang beriman. Jadi kalau kita perhatikan daripada perbincangan kita daripada Rabbul Alamin, perasan tak nikmat tu semakin bertambah, dia semakin besar. Masa kita bincang Rabbul Alamin, nikmat apa? Alam kan? Semua orang dapat kan alam? Lepas tu Al-Quran. Al-Quran ni pula bukan semua orang, bukan semua makhluk, manusia je dapat. Dah semakin spesifik. Tapi taufik lagi spesifik kepada orang yang beriman. Dan Allah janjikan syurga. Syurga nanti kita sambung pada Maliki Yaumiddin. Nikmat pada hari kiamat apa dia? Allah selamatkan kita daripada neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Siapa yang Allah akan selamatkan ni? Orang yang beriman. Orang beriman ciri dia macam mana? Dia mengikut Al-Quran dan dia berjihad padanya. Jadi teruskan usaha kita untuk belajar Al-Quran dan juga mengajarkan dia. Dia asas tu, belajar dan mengajar. Ustaz, kita ni kerja belajar mengajar je ke? Bukan. Itu asas je. Daripada mengajar itulah banyak lagi kerja nak kena buat tu. Contoh kita kata, kita nak mengajar Quran untuk remaja. Nak kena panggil remaja, katalah ramai orang datang dah tak penuh dewan. Apa nak kena buat? Dewan tak cukup. Automatik kena renovate. Renovate nak kena pakai apa? Duit. Jadi kita keluarkan infak. Lepas tu jadi kita punya engineer ke, kita punya arkitek boleh buat bangunan, dia tersebar. Lepas tu pula mungkin yang datang mula-mula tak reti berpakaian lagi. Kita belikan mereka pakaian yang baik. So macam-macam jalan, tapi bermula dengan belajar dan
mengajar Quran, Allah akan tunjukkan jalan-jalan. Kan tadi kita sebut, Allah tunjukkan jalan-jalan. Jadi insya-Allah itu yang perlu kita buat. Dan untuk makluman lah, ini tambahan. Di semua Quran insya-Allah bermula 3 hari bulan 8. Kita adakan pengambilan baru untuk kelas terjemahan Al-Quran. Kelas terjemahan tu macam mana Ustaz? Macam saya tunjuk lah, yang kita penggal kalimah. Lepas tu saya ajar kaedah kan, hamzah di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah, maksudnya aku. Lepas tu kita akan belajar asas nahu dan sorof dalam pelajaran modul 1 tu. Dia bermula pada 3 hari bulan 8. Di Semak Quran di Meru Perdana, depan sekolah Cepo tu. Kalau tak ada apa, mungkin saya boleh berikan poster tu kepada AJK untuk mungkin share kat dalam grup ke. Jadi siapa yang nak datang untuk mendengar dulu kaedah belajar macam mana, silakan, tak ada masalah pun. Hari pertama untuk ni, dan nak bawa kawan-kawan untuk belajar sama-sama. Tujuan dia lah, untuk satu saja tujuan dia adalah untuk kita nak memahami Al-Quran. Okey, pendaftaran dia 100 untuk tujuan pendaftaran dan juga buku. Bulanan dia 150. Tetapi bulanan ni sebenarnya yuran di Semua Quran ni tujuan dia lah untuk infak, penggunaan dia untuk kerja-kerja dakwah dan juga penyelenggaraan seluruhnya bangunan lah. Jadi kalau ada yang kata, Ustaz saya tak mampu, sebenarnya tujuan kita buat yuran tadi untuk infak. Bagi yang kata dia tak mampu untuk bayar dengan penuh, yang penting datang belajar. Itu yang kita nak sebenarnya. Bagi yang kita mampu, kita sumbanglah RM150 sebulan. InsyaAllah RM150 ni di tengah-tengah. Lepas saya juga bayar duit estro apa? Bukanlah nak bandingkan. Nak bagi tahu okeylah, kan kata sungguh banyak juga tu, tapi tidaklah, mudah-mudahan tidak. Tapi bagi yang mana yang rasa mungkin berat, ada kekangan keuangan tapi berhajat nak belajar, datang. Saya menyuruh sangat-sangat untuk datang belajar. Kalau tak tahu tempat di mana, mungkin ada kawan-kawan yang tahu, boleh bawakan. Di Meru Perdana tu, depan sekolah Cepo, bangunan hujung sekali. Pada jam 3 petang. Hari Rabu jam 3 petang. InsyaAllah bermula berapa bulan? 3 hari bulan 8. Itu pengumuman yang dapat saya buat lah. Jazakumullah khairah kepada AJK yang membenarkan. Ya. Bolehlah kita sabitkan nikmat tu bagi nak melihara nikmat ya. Sebab musabab nikmat tu dibina. Macam mana tu ya? Okey. Bagi nak melihara nikmat, bagaimana nak melihara dia tu? Nikmat pertama mesti kita kena kenal lah kan. Kenal tu maksudnya belajar. Lepas tu nak pelihara dia adalah, tadi kita kata dah, Allah suruh kita ajarkan, sebarkan. Nanti Allah akan tunjuk lagi jalan. Jadi dia sentiasa kekal, bukan saja kekal tapi bertambah. Itu kok maksud Haji. Kita kena laksanakan je apa yang Allah perintahkan. Dia simple je sebenarnya nikmat yang Allah bagi ni. Allah akan jaga untuk kita. Yang penting kita just buat apa yang dituntut daripada nikmat yang kita belajar tu, Al-Quran tu. Kurang jelas yang dibina tu saya tak pasti, tak jelas. Nikmat. Okey. Okey, itu untuk nikmat bumi. Betul lah. Macam bumi lah, bumi kita kalau kita tebang semua rosaklah bumi kan. Kena pelihara. Kalau nikmat Al-Quran ni dengan cara mengajar lah, itu je lah cara dia. Sebarkan balik Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, belakang. Puan. Okey, Puan Zawiyah umumkan besok tak ada kelas. Okey, besok kuliah hari Rabu di Dewan Mutakin ni ditangguhkan. Okey, itu maklumat daripada belakang. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatian semua. Semoga Allah beri kita taufik untuk kita melaksanakan apa yang kita pelajari pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.